Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Semoga insya-Allah, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat, bahagia bersama keluarga yang tercinta. Alhamdulillah, tuan-tuan masih lagi bersama saya Ustaz Muhammad Arif dalam program My Quran Time, baca, faham, amal. Dan alhamdulillah hari ini juga adalah hari wukuf, ya. Hari wukuf bagi mereka yang berada di Mekah. Kan, kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan urusan mereka, memberikan taufik dan hidayahnya kepada mereka, dan memberikan keselamatan dan kesejahteraan agar mereka dapat pulang ke tanah air, insya-Allah taala. Pada hari ini saya ditemani oleh sahabat saya Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadil Ustaz. Alhamdulillah. Masya-Allah, Anak Ustaz, hujung-hujung ni anak teringat ke abang long kita lah. Allahu akbar. Apa khabar lah abang long kita? Itulah Al-Fadil Ustaz Faz kita. Menjadi salah seorang duyufur rahman, tetamu Allah yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dengan jutaan manusia yang kini sedang berwukuf di Arafah, kan? Betul. Jadi doktor nanti mungkin boleh kongsikan dengan kami, kalau macam yalah saya betul sahabat-sahabat semua yang tak berpeluang untuk saat ini berada di Arafah, mungkin ada amalan yang insya-Allah kita akan kongsikan bersama, insya-Allah taala. Terima kasih Ustaz. Yalah, bila lama sangat abang long kita tak ada, Ustaz Faz ni tak ada, rasa rindu rasa. Subhanallah. Betul tak? Saya yakin tuan-tuan di luar sana pun bertanya-tanya bila lah Ustaz Fazrul nak balik. Masya-Allah. Kalau dia balik awal sangat tak jadi pula hajinya tak. Jangan. Dia kena tunggu dululah. Tapi apa-apa pun alhamdulillah tuan-tuan, moga tuan-tuan juga dikurniakan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diterima sebagai tetamu, sebagai duyufur rahman. Insya-Allah pada hari ini kita akan membaca muka halaman yang ke-542, ya, yang mana insya-Allah ia adalah surah yang baru, iaitu surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah, ya. Jadi kita mula dahulu majlis kita ini dengan doa ringkas, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Jangan lupa tuan-tuan untuk like dan share apa yang akan kita kongsikan sebentar lagi, kerana benda yang baik ni perlu dikongsi, lebih-lebih lagi ilmu, agar mereka yang di luar sana juga mendapat kebaikan. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita lihat dahulu sinopsis untuk kumpulan-kumpulan ayat yang akan kita ceritakan sebentar lagi. Yang pertama adalah kumpulan ayat yang pertama adalah ayat 1 hingga ayat 4, ya, berbicara tentang zihar dan kafarahnya. Sementara ayat ke-5 dan ke-6 menceritakan tentang ancaman terhadap orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Itulah dia ayat-ayat yang mana insya-Allah kita akan bincangkan sebentar lagi. Tetapi sebelum kita mentadabbur, seperti biasa, kita nak dengar terlebih dahulu bacaan ayat-ayat yang suci ini. Saya mempersilakan Ustaz Tarmizi untuk membaca, kalau boleh Ustaz, daripada ayat
1 sampailah ayat yang keempat. Kita minta panjang sikit awal-awal ni. Nak ambil berkat awal tu Ustaz. Masya-Allah, masya-Allah. Tafadhal mashkura. Allahu akbar. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif, sahabat saya, guru saya, dan juga sebagai guru untuk kita semua, untuk berkongsi dan kita yang kita berada di juzuk masuk juzuk 28 hari ni Doktor ya. Ya, alhamdulillah. Tinggal berapa juzuk lagi? 28, 29, 30. Cepat masa berlalu. 3 juzuk sahaja lagi Doktor. Subhanallah. Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan seperti kata Doktor tadi, moga-moga ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran semuanya, tuan-tuan dan puan-puan, terus dipermudahkan Allah Subhanahu taala bersama dengan Al-Quran, dan doa kita pasti kita nak mohon agar Allah Subhanahu taala jemput kita nanti berada atau menjejakkan kaki ke tanah suci Makkah dan juga Madinah. Amin ya rabbal alamin. Kita nak mulakan bacaan kita surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah, ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat, panjang. Subhanallah. Kita cuba kita baca sama-sama insya-Allah dengan bacaan Murattal Hijaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله
wa tilka hududullah wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenan aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu wahai Muhammad mengenai suaminya, sambil dia berdoa merayu kepada Allah perkara menyusahkannya, sementara Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini tuan-tuan menceritakan tentang satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW di antara Khawlah binti Tha'labah dan juga suaminya Aus bin Samit radhiyallahu anhuma. Jadi apa yang berlaku adalah berlakulah sedikit pergaduhan antara Khawlah dan juga suaminya, di mana pada ketika itu suaminya mengucapkan zihar. Mengucapkan zihar. Apakah itu zihar? Kita akan ceritakan sebentar lagi. Dia mengucapkan zihar kepada Khawlah, dan bila mana dia mengucapkan zihar, maka kalau mengikut adat orang Arab pada ketika itu, kalaulah mana-mana isteri yang diucapkan padanya zihar, maka isteri itu telah tertalak dengan talak bain. Bukan talak satu, bukan talak dua, tetapi talak yang bain, maksud dia talak yang dah 3. Kan? Maksud dia memang cerai terus. Maka bila mana telah diucapkan kepada Khawlah ucapan zihar tersebut, beliau pergi menemui Nabi SAW. Apa yang disebutkan pada Nabi SAW, dia bertanyakan tentang hukum, bagaimana statusnya sebagai seorang isteri sekarang. Maka ketika itu Nabi SAW pada mulanya mengekalkan hukum, iaitu Khawlah ini telah tertalak. Kemudian Khawlah mula mempersoalkan, kerana apa? Kerana Khawlah ini umurnya telah lanjut, suami dia juga umurnya tengah lanjut, kan? Jadi Khawlah mempersoalkan kepada Nabi SAW tentang hukum tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang pertama ini, sehinggalah ayat yang keempat, di mana kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut qad sami'allahu qaulal lati tujadiluk. Allah telah mendengar kata-kata perempuan yang mempersoalkan kamu. Bukan berdebat, tak adalah berdebat macam tidak sesuai pula kita nak katakan berdebat, tetapi kerana ialah kita faham sebagai seorang perempuan. Betul. Jadi bila dia tahu status isterinya itu telah tiada, maka dia dengan perasaannya dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW mengharapkan ada penyelesaian di situ. Kan? Watashtaki ila Allah. Kan? Kemudian dia juga mengadu kepada Allah, berjumpa dengan Nabi SAW. Bila dia mendengar bahawa statusnya sebagai seorang isteri telah terbatal, maka dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menurunkan ayat ini menjelaskan hukum zihar, yang mana kita akan bincangkan sebentar lagi. Tetapi apa yang kita nak fokus pada ayat yang pertama ini adalah ayat qad sami'a. Menarik ayat ini. Qad sami'a. Allah mendengar. Allah mendengar. Kan? Ada sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari menyebut bahawa Aisyah radhiyallahu anha bila mendengar ayat ini, beliau berkata alhamdulillah. Kan? Kata alhamdulillah yang mana Allah ni Maha mendengar. Aisyah kata ketika Khawlah sedang berbincang dengan Nabi SAW, Aisyah berada di dalam rumah yang sama, tetapi Aisyah berada di penjuru macam jauh sikit. Aisyah kata aku nak dengar pun, aku cuba nak dengar apa yang dibincangkan oleh Khawlah dan Nabi, itu pun aku terlepas banyak benda. Tetapi ketika mana diturunkan qad sami'a, Aisyah kata masya-Allah, aku yang duduk dekat tak boleh nak dengar, tetapi Allah mendengar. Dan Allah mendengar setiap butiran apa yang disebutkan oleh Khawlah. Sebab itu para ulama menjelaskan bahawa surah Al-Mujadalah ini hendak menegaskan keilmuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mendengar segala apa yang dibincangkan dan Allah mengetahui segala apa yang berlaku. Qad sami'a, Allah mendengar.
Kan? Kalau kita pergi pula kepada Khawlah, perempuan yang mengadu itu, alhamdulillah masalahnya selesailah, yang mana kita akan jelaskan dalam ayat-ayat yang selepas ini. Tetapi saya nak bawa dahulu ada sebuah kisah antara Khawlah ni dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Insya-Allah. Umar ni pada ketika mana dia telah menjadi khalifah. Ketika mana dia telah menjadi khalifah. Jadi khalifah ni seorang pemerintah, seorang yang berkuasa. Kan? Umar berjumpa dengan siapa? Dengan seorang perempuan yang tua. Dan Umar mendengar nasihat daripada perempuan tua tersebut. Dan Umar duduk diam dengar je. Perempuan tua itu pula menasihati Umar agar bertakwa kepada Allah. Kan? Dia nasihat benda-benda keagamaan lah, benda-benda agar Umar menjaga amanah, dan Umar diam dan dengar. Subhanallah. Umar diam dan dengar. Maka ketika itu para sahabat yang lain yang bersama-sama dengan Umar, kalau kita nak kata dia punya pegawai tinggi dia lah, ialah pemerintah ada pegawai tinggi dia. Jadi bertanya kepada Umar, kan, siapa perempuan ni yang kau nak duduk dengar kat sini kan? Betul. Kali Umar kata kepada mereka, kau tak kenal ke? Ini Khawlah. Kan? Kalaulah Khawlah ni nak menahan aku daripada pagi sampai ke tengah hari, sanggup. Suruh aku dengar apa yang dia cakap, nescaya aku akan dengar. Subhanallah. Kerana apa? Kerana Allah mendengar apa yang Khawlah cakap, masakan Umar tidak mahu mendengar. Subhanallah. Jadi nampak tak di situ bagaimana tadabbur Umar pada ayat ini membawa dia kepada memuliakan Khawlah itu sendiri. Jadi menarik. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar percakapan kamu berdua. Tidak ada satu perkataan, sebutir perkataan pun yang terlepas daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah menyebut pada hujung ayat yang pertama, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Allah jelaskan permasalahan yang dibawa oleh Khawlah, iaitu tentang masalah zihar. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, pada ayat yang kedua. Orang-orang yang ziharkan isterinya daripada kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah. Ma hunna ummahatihim, kerana isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illa allai waladnahum, ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura, dan sesungguhnya mereka itu memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi inilah penjelasan hukum terhadap zihar. Apakah itu zihar? Zihar seperti mana yang disebutkan oleh para ulama, ketika mana suami Khawlah itu dia mengucapkan zihar, apa yang diucapkan? Dia kata, engkau ni ke atas aku, ataupun engkau ni haram ke atas aku seperti mana belakang ibuku. Maksud dia menyamakan anggota badan isteri dia dengan ibunya. Dan menurut ulama fiqh, bila mana seorang suami menyamakan mana-mana anggota badan, bukan sekadar anggota badan ibunya, tetapi mana-mana perempuan mahramnya. Kalau disamakan isterinya dengan mana-mana anggota badan perempuan yang merupakan mahramnya, maka di situ, dan dia niatkan pula dan ada tujuan di sebalik itu zihar. Memang dia nak mengucapkan zihar, maka terjatuhlah hukum zihar. Kalau tuan-tuan nak tahu dengan lebih lanjut, kena orang kata mengaji kitab fiqh lah. Sesi lain lah. Sesi lain. Ada my fiqh time ke mana tahu nanti kan. Jadi di situ boleh dibincangkan dengan lebih lanjut. Tetapi pendek kata, kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut ma hunna ummahatihim. Perempuan-perempuan itu, isteri-isteri yang kamu ucapkan zihar itu, mereka bukan ibu kamu. Maka kenapa kamu menyamakan? In ummahatuhum illa allai waladnahum. Tidaklah ibu-ibu mereka melainkan wanita-wanita yang telah melahirkan mereka. Kan? Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Apa yang kamu ucapkan itu adalah benda yang mungkar dan satu pembohongan. Maka di situ kita boleh mengambil hukum bahawa mengucapkan zihar ini adalah hukumnya adalah haram. Tidak boleh. Tetapi dalam pada itu juga si isteri telah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia tidaklah tertalak dengan talak yang bain. Kan? Tetapi mengucapkan zihar itu adalah hukumnya adalah haram. Jadi apa yang kita boleh faham di sini, sebagai seorang suami, kita kena berjaga-jaga dengan apa yang kita kata. Kerana seorang suami, hukum
kadang-kadang apa yang kita keluarkan daripada mulut kita dia ada implikasi hukum. Masya-Allah. Dia ada implikasi hukum. Silap kata terjadi zihar. Kan? Betul. Silap kata lagi boleh jadi talak. Masya-Allah. Kan? Silap kata lagi boleh jadi ilak. Betul. Kan? Jadi banyak implikasi hukum. Para suami di luar sana, kita perlu berjaga. Kerana Allah menjadikan seorang lelaki ini mampu untuk mengawal emosi dia sepatutnya. Jadi bila mana kita marah ke apa, jangan cepat sangat mengeluarkan kata-kata yang memberikan implikasi hukum. Kalau kita sedang bergaduh juga dengan isteri, bergaduh dengan isteri kita ke, siapa yang tak bergaduh dengan isteri, Ustaz? Lagikan apa tu? Lagikan lidah lagi kita gigit, kita ini kan pula rumah tangga kita. Tak salah kata Piramli tu. Jadi kita mana, siapa yang tidak pernah bergaduh sesama suami isteri? Kan? Tetapi si suami perlu menguasai ilmu kesabaran. Masya-Allah. Jangan mengucapkan benda yang mana sampai ke satu masa kamu akan menyesal. Kadang-kadang jadi ustaz marah sangat, talakkan isteri dia. Allah. Dia talakkan isteri dia. Kan? Lepas tu menyesal. Allah. Kan? Kalau talak pertama tak apalah, boleh lagi lah nak rujuk. Silap hari bulan tertalak 3 terus. Allahu Akbar. Maka seorang suami kena pandai. Kita kena pandai menguruskan kesabaran. Kalau tuan-tuan sedang bergaduh dengan isteri, kan, kalau rasa macam marah sangat, diam je. Kerana itu Nabi SAW kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkata benda yang baik ataupun diam je. Lebih lagi kita tengah bergaduh, diam saja. Kalau rasa macam nak ucapkan benda-benda yang gila, kalau tak tahan sangat, keluar rumah tuan-tuan. Keluar rumah. Ini cerita kalau lagi yang pukul-pukul ni lagi harulah. Jangan tuan-tuan kena faham, jangan seorang suami janganlah cepat sangat, ataupun sebenarnya kalau kita lihat Nabi SAW ma daraba imra'atan qat. Nabi SAW tidak pernah memukul seorang perempuan pun. Kan? Jadi kalau itulah lelaki yang sempurna, kalau kita nak mengikut lelaki yang sempurna, kita perlulah mengikut Nabi SAW. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kan? Kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Insya-Allah. Perkataan kita adalah syakawa. Syakawa, yang mana ia bermaksud mengadu. Ia disebut 3 kali di dalam Al-Quran. Ya. Jadi syakawa, dan di dalam ayat ini khaulah ataupun al-mujadilah, orang yang mempersoalkan itu, dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada tempat yang paling baik untuk kita mengadu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Yaqub, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadu kesedihanku itu dan kegusaranku itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. Masya-Allah. Inilah laungan ataupun kita kata berkumandang, menggemakan di seluruh pelosok. Kalau sekarang ini sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, saudara mara kita, guru kita Al-Fadhil Safas pun sedang berada di Arafah, Al-Hajj Arafah, tempat yang paling agung ketika mengerjakan atau menunaikan ibadah haji, iaitu di Arafah. Lihat laungannya, talbiyah bertalbiyah Allahu Akbar, kan, menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita doakan seluruh duyufur rahman dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan haji yang mabrur, insya-Allah taala, amin ya rabbal alamin. Dan kita semua insya-Allah satu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan jemput kita ke sana juga, doktor, ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi sebelum kita menyambung, menarik sebenarnya hari ini, ya, di sebalik tadabbur ada nasihat-nasihat yang sangat penting untuk kita, khususnya saya dan juga para ayah, para suami, untuk kita meneruskan legasi kehidupan kita bersama ahli keluarga. Jadi kita nak sambung kejap lagi, cuma kita nak tengok sekejap ruangan tajwid, apakah kalimah ataupun perkataan
ataupun perkara yang kita nak titik beratkan dalam halaman kita hari ini, insya-Allah jom kita singgah sekejap, iaitu menyempurnakan sebutan huruf ra. Satu, dan yang kedua hukum mad lazim kalimi muthaqqal dalam ayat yang ketiga. Mari kita tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Sadaqallahul azim. Pertengahan ayat itu, iaitulah pertama kalimah fatahriru raqabah. Masya-Allah. Ada huruf ra yang baris kasrah baris bawah, ada huruf ra yang baris dhammah bagi depan, dan ada huruf ra yang baris di atas fathah. Ada tiga baris ada. Fatahri tipis. Ada? Fatahri tipis. Nipis kan bacaan kita. Jangan fatahri, ada setengah baca tu. Fatahri mungkin sahabat-sahabat kita lain macam bunyi. Lain macam bunyi. Jadi kena hati-hati. Fatahri satu, kemudian ru tebal bagi depan, ra bagi depan, dan yang ketiga fathah bagi atas lah. Fatahri ra. Dua tebal, satu tipis yang mula-mula tu. Itu untuk huruf ra. Dan yang ketiga, perkara yang ketiga iaitulah mad lazim kalimi muthaqqal yatamassa, iaitu huruf mad bertemu dengan selepas dia ada huruf yang bersabdu. Mim alif itu huruf mad, ataupun alif tu mad, kemudian bertemu dengan sin, selepas itu atasnya ada sabdu. Kan, jadi baca dia berapa rakaat pula, berapa harakat. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, 6 harakat. No discount, minta maaf. Tak ada jualan murah, tak ada. Tak boleh diskaun, betul? Kalau masa raya pun tak ada. Masa raya pun tak ada kat kali ni. Mesti 6 harakat. Jadi selamat mencuba tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian. Dan yang paling mustahak pernah disebut juga oleh bagi doktor, iaitu kita semak bacaan kita dengan guru. Yang ini kita bertalaqi, insya-Allah. Selamat cuba. Wallahu alam. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Fatahriru ra. Oh, 3 tu. Bawah depan tebal. Maksudnya nipis, tebal sikit, tebal lagi. Betul. 3 peringkat kena cover tu. Masya-Allah. Itu memang kita kena lihat betul-betul. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz Tarmizi sekali lagi. Sebelum kita pergi untuk bacaan dah Ustaz, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ayat yang ketiga ini dan ayat yang keempat, agar dia ada wujud kesinambungan dia di situ ya. Okey. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut walladzina yudahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Yang mana bagi orang-orang yang menziharkan isteri mereka kemudian mereka hendak kembali, kan? Kembali menghalalkan isteri mereka. Kerana bila mana berlaku zihar, isteri itu haram ke atas diri mereka. Dia tidak tertalak, tetapi dia haram. Maksudnya tidak boleh berjima. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan penyelesaian. Apakah jalan penyelesaiannya itu bagi mereka yang nak kafarah, yang nak membayar kafarah, nak menyelesaikan zihar mereka? Benda pertama yang perlu dibuat adalah memerdekakan seorang hamba. Dan ini perlu dibuat sebelum mereka berdua dapat berjimat kembali ataupun dapat menghubungkan kembali sebagai suami dan isteri. Zalikum tu'adhu nabi, itulah yang diajarkan, yang diberi peringatan oleh Allah dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, maka Allah maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Jadi pendek kata, kalau kita membuat zihar, terbuat zihar kepada isteri kita, untuk kita nak batalkan zihar tersebut, maka kita perlu membebaskan seorang hamba. Subhanallah. Nak cari mana? Soalannya mana nak dapat Ustaz tahu? Tak ada. Mana nak dapat? Jadi tengok, Islam ini bukanlah agama yang hanya pada zaman dahulu. Islam adalah agama untuk sepanjang zaman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Bukannya Allah tidak tahu bahawa akan wujud satu masa yang tiada hamba sahaya. Kan? Jadi apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada jawapannya. Jadi faman lam yajid, pada ayat yang keempat, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa, maka siapa yang tak boleh jumpa hamba, maksudnya kita semua ni, maka hendaklah dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sebelum mereka boleh dapat kembali menyentuh satu sama lain, dalam erti kata berjimak lah. Faman lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu lagi
untuk nak puasa 2 bulan berturut-turut. Masya-Allah. Bulan Ramadan pun tak dapat. Bulan Ramadan pun penat-penat nak habiskan. Itu kira bila nak raya, Lepas tu bila nak sambung puasa 6 pun liat nak puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh berhenti tau. 2 bulan tu kena berturut-turut. Kalau terpotong kena start balik. Masya-Allah. Jadi kalau tak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut fa it'amu sittina miskina, maka hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Alhamdulillah. Tengok, alhamdulillah adalah ruangnya di situ ya. Dan kalau alhamdulillah saya lihat rupa-rupanya kalau kafarah zihar ini boleh dibayar melalui majlis-majlis agama. Alhamdulillah. Mereka dah selesaikan dah. Kan, contoh. Tetapi kalau bagi mereka yang tidak dapat nak berpuasa 2 bulan berturut-turut, katakanlah dia nak pergi, maksud dia nak mengambil yang pilihan, bukan mengambil tau, dia tidak ni bukan ada khiyar. Dia tertib. Maksudnya kalau tak boleh nak bebaskan hamba, barulah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, barulah yang ketiga. Katakanlah kalau kita memang tak mampu dan hendak membayar, maka di situ ada majlis-majlis agama menyediakan ruang, dan dia tak berapa mahal pun Ustaz. Saya tengok sebentar tadi dalam RM2 je seorang rasanya. Masya-Allah. Dalam RM2. Ya, tapi tak tahulah sekarang harga barang dah naik, nak kena up sikit kan, sebab dia ikut harga beras. Betul. Kan, kalau up sikit pun mungkin kenalah RM3 ke. Jadi dalam lingkungan yang itulah. Alhamdulillah. Jadi pendek kata, kalau tuan-tuan lihat, implikasi zihar ni sangat besar. Itu yang saya sebutkan tadi. Para suami kena berjaga-jaga. Kita perlu menjaga lisan kita ni. Mulut kita ni perlu jaga. Maksud dia, perhatikan apakah perkataan-perkataan yang akan membawa implikasi hukum, dan kita pegang, kita kenal pasti dahulu, dan jangan sebut. Katakanlah sampai ke satu masa tuan-tuan memang dah berazam nak talakkan isteri, maka lakukan mengikut prosedur. Pergi jumpa dulu, pergi ke jabatan agama, kan, kadang-kadang ada sesi kaunseling, dan kadang-kadang setengah pasangan ni melalui sesi kaunseling tu dia boleh berbaik semula. Kan, jadi yang tu yang kita perlu jaga. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat ni, kan, sebenarnya kalau ikut amalan orang yang terdahulu, kan, zihar itu membawa kepada talak. Tetapi Allah mendatangkan satu jalan penyelesaian agar talak itu tidak berlaku. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia, Islam ini mensasarkan agar perkahwinan yang dibina itu terus teguh berdiri, berkekalan. Terus berkekalan. Memang kita nak ke arah situ. Betul. Jadi kerana itu Nabi SAW dan sebelum Nabi SAW di dalam Al-Quran juga telah mendatangkan pelbagai ajaran-ajaran yang mana kita boleh apply dalam kehidupan kita berumah tangga. Betul. Kalau tuan-tuan ingat lagi di dalam surah An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian kita lihat kepada hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW bersama dengan isteri-isteri baginda dan sebagainya. Okay? Saya yakin tuan-tuan sekarang mula bertanya-tanya, bila Ustaz Tarmizi nak baca ni? Allah. Dr. Arif ni kena berhenti sekejap bagi laluan ni. Apa? Jadi saya berhenti sebentar untuk kita mendengar halwa telinga kita pada hari ini. Saya mempersilakan Ustaz Tarmizi untuk membaca ayat yang ke-5 sehinggalah ayat yang ke-6 sebelum kita sambung semula tafsir yang kita bacakan tadi. Falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khair. Masya-Allah, terima kasih kepada Ustaz Dr. Arif. Galik galik itu sebab banyak belajar ini, tadabbur hari ini, ada peringatan sebagainya, mudah-mudahan amin, alhamdulillah kita dapat pengajarannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita berbaki 2 ayat, iaitu kita nak baca ayat yang ke-5 dan juga ayat yang ke-6. Dalam ayat yang ke-5 kita nak baca ini, kita akan jumpa lagi sekali mad lazim kalimi muthaqqal. Kalau tak silap saya, nanti tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian boleh cari dalam halaman kita ini hari ini ada 3 tempat mad lazim kalimi muthaqqal. Satu tadi dah kongsi masa tajwid. 2 kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-5. Satu lagi duduk kat mana? Nanti boleh cari sama je kalimah dia. Jom kita sambung bacaan dengan bacaan murattal nahwan insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم
وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya, sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, mereka tetap mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang terdahulu dari mereka. Kerana sesungguhnya kami telah menurunkan keterangan yang jelas nyata, dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang menghina. Ayat yang ke-6, semasa mereka semuanya dibangkitkan untuk hidup semula oleh Allah pada hari kiamat, lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka telah lakukan. Allah menghitung amal mereka itu satu persatu sementara mereka telah melupakannya, dan ingatlah Allah menjadi saksi akan tiap-tiap sesuatu. Sebelum kita nak pergi pada ayat yang ke-5 ni tuan-tuan, kalau boleh saya nak selesaikan sedikit ayat yang ke-4 tadi. Ya. Tadi sebab kita rindu dengan bacaan je, sebab tu kita terpaksa potong halfway lah. Tapi sebenarnya kita ada beberapa perkara yang masih saya nak sebutkan tentang ayat yang keempat. Ya, di mana kalau kita lihat faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Maksudnya kalau kita tidak mampu, kita sebutkan tadi untuk membebaskan hamba, maka kita kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak boleh, kita kena apa? Kita kena memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Demikian itu agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, dan itulah batasan hukum hakam Allah. Jadi kalaulah kita orang yang beriman, untuk menjadi seorang beriman, inilah hukum hakam yang perlu kita ikut. Inilah hukum hakam yang perlu kita jaga. Bila kita katakan batasan, tuan-tuan, batasan ni bermaksud apa? Kita tidak boleh ceroboh. Kita tidak boleh melampaui. Jadi hukum yang Allah letak adalah sedemikian. Jadi janganlah kita melampaui batasan tersebut. Siapa sebenarnya yang biasanya melampaui batasan, Ustaz? Masya-Allah. Siapa? Orang kafir. Betul tak? Kerana itu disebutkan selepas itu, walil kafirina adzabun alim. Kan? Kerana orang kafir ini selalu melampaui batasan. Mereka ini tidak menghormat perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa balasan yang Allah bagi kepada mereka? Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Kemudian disebut innal ladzina yuhaddunallah. Ini yang Ustaz Tarmizi kata tadi. Mat apa tadi Ustaz? Ya pasti bukan mat rempit bukan mat lazim kalimi mustaqil. Kadang-kadang banyak dia banyak sangat mat. Jadi lupa kadang-kadang. Betul. Jadi lagi-lagi mat kilau tengah famous, Ustaz. Masalah mat kilau pula keluar. Kan. Jadi mat lazim kalimi mustaqil. Kalimi mustaqil sama dengan yatamasa tadi, Ustaz. Okey. Betul tak? Betul. Ana kena tanya Ustaz kita sebenarnya terbalik tu. Astagfirullahalazim, masya-Allah. Okey. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau tadi kita sebut orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Sekarang Allah kata, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya? Kubitu kama kubital ladina min qablihim. Mereka akan dihinakan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah dihina. Tuan-tuan, kalau kita baca di dalam Al-Quran sejarah-sejarah para anbiya terlebih dahulu, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, apakah senario yang berlaku selepas mana mereka didustakan? Apa yang berlaku, tuan-tuan? Mereka semua akan mendapat azab yang membinasakan, azab yang menghinakan. Nabi Nuh alaihi salam berlaku banjir besar.
kan, yang mana menghancurkan semua manusia yang atas dunia kecuali hanya umat Nabi Nuh saja, mereka yang beriman dengan Nabi Nuh, dan juga binatang-binatang lah seperti yang kita tahu. Apa yang terjadi kepada Firaun dan juga bala tentera dia? Firaun kan seorang yang ego, sombong, bongkak, harta yang banyak, kuasa yang memang hebat lah. Kan? Apa yang terjadi kepada Firaun dan bala tenteranya? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan banyak lagi kisah-kisah kalau kita baca dalam Al-Quran, bahawa umat-umat yang terdahulu dihinakan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia mereka dibinasakan. Adakah ia terhenti di situ? Tidak. Sampai di akhirat juga mereka akan mendapat azab yang terhina. Ya. Wa qad anzalna ayatin bayyinat. Mereka ini menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Jelas Al-Quran ini dia selari dengan fitrah seorang manusia. Logik akal akan membuktikan, akan membenarkan segala ajaran Al-Quran. Hanya orang yang dikelabui oleh syubhat-syubhat, oleh pemikiran-pemikiran yang salah, mereka yang akan mendustakan Al-Quran. Kerana Allah menyebut bukti ini nyata. Ayat bayinat. Tak ada benda yang tidak nyata. Kan? Tetapi kenapa mereka hendak melanggar lagi? Kenapa mereka hendak melawan lagi? Walil kafirina adabun muhin, dan bagi orang kafir itu ada azab yang menghinakan. Masya-Allah. Bila pada hari kebangkitan, yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada hari kebangkitan nanti Allah akan menceritakan kembali apa yang mereka telah lakukan. Ahsahullahu wa nasu. Allah menghitung segala amalan yang mereka buat, tetapi mereka melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ayat ini tuan-tuan, kalau kita sebutkan di awal tadi, Al-Mujadalah adalah sebuah surah yang menegaskan tentang keilmuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keilmuan Allah Subhanahu Wa Taala boleh dilihat pada kisah Khawlah binti Tha'labah tadi, di mana Allah mendengar apa yang mereka bicarakan. Adapun kedua ayat yang terakhir ni, ayat yang kelima dan ayat yang keenam, dia sebenarnya adalah muqaddimah untuk apa yang akan dibincangkan pada halaman yang ke-543. Masya-Allah. Kan? Jadi kalau tuan-tuan nak tahu apa dia, tuan-tuan kena tonton My Quran Time nanti pada halaman yang ke-543 lah. Ya. Tetapi pendek kata, apa yang kita boleh faham, bahawa ayat ini menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang ke-6 tadi menyebut Allah akan mengkabarkan segala apa yang orang-orang kafir ini buat. Kan? Walaupun mereka buat benda tu dalam secara zahir, Allah akan kabarkan, ataupun mereka buat secara diam-diam, Allah akan kabarkan. Dan seperti mana yang saya sebut, dia ada kaitan dengan ayat yang selepasnya. Insya-Allah kita akan ceritakan dalam episod yang akan datanglah. Okey, tapi saya nak bawa tuan-tuan, kepada ayat ahsahullahu wa nasu. Allah menghitung tetapi mereka melupakannya. Kadang-kadang kita membuat satu perkara yang kita pandang remeh. Kan? Kita pandang remeh. Jadi kadang-kadang benda yang remeh itu, seperti mana disebutkan oleh hadis Nabi SAW, ia boleh menjatuhkan kita ke dalam api neraka. Kita lupa, tetapi Allah sekali-kali tidak lupa, dan Allah menghitung. Jadi jaga-jaga dengan apa yang kita sebut, dengan segala tindakan kita. Jadi untuk resolusi hari ini tuan-tuan, mungkin tuan-tuan boleh lihat di kaca skrin. Yang pertama adalah kita memuliakan kedudukan ibu dengan menjaga kehormatan dan hak mereka. Ini kita boleh nampak pada ayat yang kedua. Yang kedua adalah larangan zihar terhadap isteri kerana termasuk perkara mungkar. Yang ketiga adalah segera bertaubat setelah tersedar daripada kesilapan dan jalani kafarah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Jadi inilah apa tindakan ataupun antara resolusi-resolusi yang kita boleh laksanakan hasil daripada tadabbur kita kepada ayat-ayat tadi. Jadi kita akhirilah sesi tadabbur kita ni, Ustaz, kita berdoa sikitlah. Manalah tahu doa kita dikabulkan seperti mana doa orang-orang di Arafah, kan. Jadi mohon Ustaz untuk bawa pimpin bacaan doa kita, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman, ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak mentaati perintah-Mu ya Allah, menjauhi larangan-Mu ya Allah, anak-anak yang menghormati, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan pahala yang berganda-ganda buat kami ya Allah, buat ibu ayah kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang senantiasa memuliakan ibu ayah kami ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kita semua, tambah-tambah di penghulu segala hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita terus nak mengajak ibu-ibu, ayah-ayah dan kita semua untuk kita terus gerakkan tabung gerakan Al-Quran, untuk kita terus melestarikan Al-Quran dalam kehidupan kita, dan pastinya untuk kita melahirkan generasi Al-Quran memayungi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berakhir, Al-Fadhil Ustaz Doktor, besok merupakan hari penting buat kita yang berada di tanah air, yang tak bersama, yang tak berada di tanah suci. Mohon nasihat daripada doktor untuk kita semua. Jangan lupalah esok insya-Allah, kalau di Malaysia ini adalah tarikh tanggal 9 Zulhijjah. Jadi jangan lupa untuk berpuasalah. Itu dia. Takut orang terlupa. Banyak orang terlupa Ustaz. Jadi jangan lupalah ya. Okey. Kerana pahala dia sangat istimewa. Dan pahala dia seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, diampunkan dosa setahun sebelum dan setahun selepas. Puasa sehari dapat 2 tahun pengampunan. Allah, itulah. Moga-moga kita dipermudahkan Ustaz. Jadi kita berakhir di sini dahulu My Quran Time pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan siaran ulangan pada malam ini dan juga pada besok pagi. My Quran Time, baca, faham dan amal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.